Selamat datang saudara-saudari. Mari kita bersambung mendengar Yohanes bab 2 dan 3. Majlis perkahwinan di Kana. 2 hari kemudian, ada majlis perkahwinan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus di sana. Yesus dan pengikut-pengikutnya juga dijemput ke majlis tersebut. Apabila wine sudah habis, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan wine." Yesus menjawab, "Puan, janganlah suruh aku saatku belum tiba." Kemudian, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, "Lakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu." Orang Yahudi mempunyai adat pembasuhan. Di situ ada 6 buah tempayan untuk keperluan itu, dan setiap tempayan isinya kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan ini dengan air." Mereka mengisi semua tempayan itu sehingga penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang, ambillah sedikit air itu dan hidangkannya kepada ketua majlis." Mereka membawa air itu kepada ketua majlis. Ketua majlis itu mengecap air yang sudah berubah menjadi wine. Dia tidak tahu dari mana datangnya wine itu. Hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu yang mengetahuinya. Oleh itu, ketua majlis memanggil pengantin lelaki, lalu berkata kepadanya, "Biasanya, orang menghidangkan wine terbaik terlebih dahulu. Lalu apabila para tetamu sudah puas minum, barulah wine biasa dihidangkan. Tetapi kamu menyimpan wine terbaik sehingga sekarang." Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana di negeri Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya dan pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Selepas itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan pengikut-pengikutnya pergi ke Kapernaum. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Yesus masuk ke rumah Tuhan, ayat 13. Apabila sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam rumah Tuhan, dia menjumpai orang menjual lembu, domba, dan burung merpati. Penukar wang pun berniaga di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali, lalu mengusir semua orang dan binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun lembu. Dia menunggang balikkan meja penukar wang sehingga wang mereka berhamburan. Dia berkata kepada penjual burung merpati, "Angkat semua ini dari sini. Jangan jadikan rumah bapa aku tempat berniaga." Pengikut-pengikutnya lalu teringat akan ayat Alkitab yang mengatakan, "Kasih aku terhadap rumahmu, ya Allah, berkobar-kobar seperti api." Para penguasa Yahudi bertanya kepada Yesus, "Mukjizat apakah yang dapat kamu lakukan untuk membuktikan bahawa kamu berhak bertindak seperti ini?" Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah Tuhan ini, lalu dalam 3 hari aku akan membinanya lagi." "Engkau mahu membinanya lagi dalam 3 hari?" tanya mereka. 46 tahun sudah diperlukan untuk membina rumah Tuhan ini. Sebenarnya, rumah Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus itu tubuhnya sendiri.
Oleh itu, ketika Yesus dibangkitkan daripada kematian, pengikut-pengikutnya teringat bahawa dia pernah mengatakan demikian. Lalu, percayalah mereka kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengetahui hati manusia. Ayat 23. Sementara Yesus di Yerusalem pada masa perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya kerana mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka kerana dia mengetahui hati manusia. Tidak perlu orang memberitahu dia tentang sesiapa pun kerana dia mengetahui isi hati manusia. Yesus dan Nikodemus. Babak ketiga. Ada seorang pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Dia daripada golongan Farisi. Pada suatu malam, dia datang kepada Yesus lalu bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahawa guru diutus oleh Allah untuk mengajar kami. Tidak seorang pun dapat melakukan mujizat seperti yang guru lakukan kecuali Allah menyertai kamu." Yesus menjawab, "Percayalah, tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan semula." Nikodemus bertanya, "Bagaimanakah seorang dewasa dapat dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya lalu dilahirkan untuk kali kedua." Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seorang pun menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada Roh Allah. Secara jasmani, manusia dilahirkan oleh manusia, tetapi secara rohani, manusia dilahirkan oleh Roh Allah. Janganlah hairan kerana aku berkata kepadamu bahawa kamu semua mesti dilahirkan semula. Angin bertiup ke mana-mana sahaja angin mahu. Kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya angin itu. Begitu juga halnya dengan setiap orang yang dilahirkan oleh Roh Allah." Nikodemus bertanya, "Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?" Yesus menjawab, "Kamu guru terkenal di Israel. Adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Apa yang aku katakan kepada kamu benar. Kami mengatakan apa yang kami tahu dan memberitahukan apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mahu menerimanya. Aku memberitahu kamu perkara-perkara dunia ini, tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana kamu boleh percaya apabila aku memberitahu kamu perkara-perkara syurga? Tidak seorang pun pernah naik ke syurga kecuali Anak Manusia yang turun dari syurga. Sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada Anak Manusia boleh berhidup sejati dan kekal. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal.
Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum kerana dia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Penghakiman itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Tetapi sesiapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya, supaya nyata bahawa perbuatan yang dilakukannya menurut kehendak Allah. Yesus dan Yohanes Pembaptis, ayat 22 dalam babak 3. Setelah itu, Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke wilayah Yudea. Dia tinggal di situ dengan mereka untuk sementara waktu dan membaptis orang. Pada masa itu, Yohanes belum dipenjarakan. Di Ainon, tempat yang tidak berapa jauh dari Salim, Yohanes membaptis orang kerana di situ terdapat banyak air. Orang datang kepadanya dan dia membaptiskan mereka. Beberapa orang pengikut Yohanes mula bertengkar dengan orang Yahudi tentang adat pembasuhan. Kemudian mereka pergi kepada Yohanes dan berkata, "Adakah guru masih ingat akan orang yang bersama-sama guru di seberang sungai Yordan itu? Orang yang guru tunjukkan kepada kami dahulu. Lihatlah, sekarang dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes menjawab, "Seseorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Kamu sendiri menjadi saksi aku bahawa aku pernah berkata, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tetapi aku diutus terlebih dahulu daripadanya. Pengantin perempuan kepunyaan pengantin lelaki. Sahabat pengantin lelaki hanya menunggu dan mendengar serta bersukacita apabila dia mendengar suara pengantin lelaki. Begitulah halnya dengan aku. Sekarang kegembiraan aku sempurna. Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting." Dia yang datang dari syurga. Ayat 31. Dia yang datang dari syurga paling utama daripada semua orang. Orang yang datang dari dunia tergolong orang dunia, dan dia bercakap tentang perkara-perkara dunia ini. Tetapi dia yang datang dari syurga, dialah yang paling utama. Dia memberitahu apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Tetapi orang yang menerima kesaksiannya mengakui bahawa apa yang difirmankan oleh Allah benar. Orang yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah, kerana Allah mengurniakan rohnya kepada dia dengan sepenuhnya. Bapa mengasihi anaknya dan sudah menyerahkan segala sesuatu di bawah kuasanya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu beroleh hidup sejati dan kekal. Tetapi sesiapa yang tidak taat kepada anak itu
tidak akan beroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah selama-lamanya. Ini adalah ajaran dan kejadian yang berlaku di masa Yesus berada di dunia ini. Ini adalah babak Yohanes 2 dan 3. Sekian, terima kasih. Shalom.